Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati, kita telah berada di hari kedua Kolokium Amalan Terbaik PGB Prime tahun 2021. Untuk manfaat semua, kolokium ini akan terus menyajikan perkongsian ilmu melalui sesi pembentangan selari. Dalam sesi ini, sebanyak 16 kertas akan dibentangkan di 3 bilik yang disediakan. Para peserta boleh memilih untuk menyertai mana-mana bilik pembentangan melalui pautan yang disediakan. Majlis menyerahkan sesi ini kepada Puan Rosmah Abdul Rani selaku moderator untuk sesi pembentangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang penonton yang dihormati. Terima kasih kerana memilih untuk mengikuti pembentangan selari di bilik ini. Dalam sesi ini, terdapat seramai 6 orang pembentang yang akan membuat pembentangan. Para pembentang yang dimaksudkan adalah Puan Aziah Yahya dari SMK Permai Indah, Bukit Minyak, Puan Nurzaini Osman dari SK Sungai Nyor, Butterworth, Puan Leong Suk Luan dari SJKC Kuang Hua, Sungai Nibong, Encik Azman Arsyad dari SK Sungai Wangi, Air Tawar, Encik Abu Yazid Jaafar dari SK Postenau, Slim River dan Encik Muhammad Rizal Atan dari SMK Keratung, Rompin. Dipersilakan kepada semua para pembentang untuk membuat pembentangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang menyertai Kolokium Amalan Terbaik PGB Prime Peringkat Kebangsaan 2021. Baik, serba sedikit maklumat tentang SMK Permai Indah. Sekolah ini merupakan sekolah kategori luar bandar yang terletak dalam daerah Seberang Perai Tengah. Muridnya terdiri daripada 907 orang, manakala guru 67 orang dan AKP seramai 10 orang. Di awal perkhidmatan saya di SMK Permai Indah pada tahun 2019, semasa menjalani learning walk, apa yang diperhatikan ialah guru-guru amat selesa dengan pembelajaran yang berpusatkan guru, dan kita dapati murid tidak banyak menjalani aktiviti berkumpulan. Selain daripada itu, analisis SKPMG Standard 4 juga dilihat. Apa yang diperhatikan pada tahun 2019, skor SKPMG Standard 4 telah menurun daripada 88.56 pada fasa 1 2018, 89.91 fasa 2, malangnya pada tahun 2019 ianya menurun sehingga ke 87.83 tahun 2019. Ini amat membimbangkan. Berikut adalah data daripada soal selidik yang diedarkan kepada 100 orang murid. Apa yang kita perhatikan ialah dari aspek kegerapan murid bertanya, hanya 5% yang berani ataupun kerap bertanya. Untuk keyakinan memimpin pula, kita dapati hanya 10% yang berani memimpin. Di sini kita dapat lihat bahawa kurangnya aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran boleh menjurus kepada situasi ini. Berikut adalah hasil keputusan suara guru, yang mana kita dapati hampir 40% guru memerlukan bimbingan untuk membina RPH yang sempurna ataupun 3 parts lesson. Selain daripada itu, masih di dalam guru sebagai perancang, guru-guru memerlukan beberapa bimbingan, terutamanya kita lihat di sini guru-guru kurang arif tentang pembelajaran terbeza. Ini amat penting kerana ia menentukan guru merancang mengikut pelbagai aras di dalam PDP. Serta guru-guru juga amat memerlukan bimbingan
dalam penilaian murid semasa PDP. Ini berkait rapat dengan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, data-data yang diperolehi dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum. Dua isu telah dikenal pasti. Yang pertama ialah pengajaran berpusatkan guru masih diamalkan di SMK Permai Indah. Manakala yang kedua ialah guru-guru tidak mahir menterjemahkan tahap tindakan yang dinyatakan dalam SKPMG Standard 4. Dan akhir sekali, satu keputusan telah dibuat untuk menjayakan sebuah program yang dinamakan Perkasa Seminda. Perkasa membawa maksud peneraju kecemerlangan akademik dan sahsiah, manakala Seminda ialah singkatan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Permai Indah yang juga membawa maksud bersama. Apakah matlamat Perkasa Seminda? Matlamat yang pertama ialah untuk menghasilkan guru yang berkualiti, guru yang dapat membudayakan coaching and mentoring, CPD, PLC, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, amalan pengajaran berasaskan inquiry iaitu 5E, dan sudah tentulah untuk melahirkan ikon-ikon guru. Matlamat yang kedua ialah memperkasakan skor SKPMG Standard 4. Iaitu apabila guru sudah memahami bagaimana merancang, membimbing, mendorong, menilai. Dan sudah tentulah apabila dua matlamat itu tercapai, saya amat yakin matlamat yang ketiga iaitu murid sebagai pembelajar aktif itu dapat direalisasikan dan murid menguasai 6C. Seterusnya, saya ingin kongsikan bagaimana proses coaching and mentoring dalam program Perkasa Seminda ini dapat membantu mencapai matlamat yang dinyatakan. Model Dr. Jim Knight yang terdiri daripada 3 fasa telah digunapakai. Siapakah coach? Coach terdiri daripada SLT, manakala coachee ialah MLT. Ianya berjalan serentak. Baik, fasa pertama, coach bersama coachee mengenal pasti isu PDP guru, iaitu melihat kepada realiti semasa, mensasarkan matlamat yang ingin dicapai dan apakah strategi yang dirancang. Seterusnya kita pergi kepada fasa kedua, iaitu fasa belajar, di mana perkongsian amalan terbaik pembelajaran oleh panitia melalui learning walk dan juga open classroom dijalankan. Dan akhir sekali, setelah mengenal pasti belajar, kita menjalankan penambahbaikan, iaitu dengan melakukan pencerapan semula, melihat bagaimana pembelajaran itu dapat ditingkatkan, telah ditingkatkan dan sudah tentu adakah skor SKPMG Standard 4 itu telah meningkat. Dan akhir sekali, coach dan coachee akan kembali duduk bersama untuk membincangkan apakah penambahbaikan yang masih boleh dilakukan. Setelah kita menonton video pengajaran guru yang telah kita pilih untuk dibimbing, kita sekali lagi mendengar ataupun melihat kepada suara guru, apakah pertama mereka sedia untuk transform daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan murid. Dan 100% guru menyatakan kesediaan mereka untuk berubah. Selain daripada itu juga kita menggunakan suara guru juga untuk membantu kita membimbing dengan melihat apakah keperluan guru, umpamanya dalam perancangan, guru sebagai perancang dan guru sebagai pendorong minda yang membawa markah 25% dalam skor SKPMG 2 Standard 4, iaitu di sini guru menunjukkan mereka belum menguasai beberapa kaedah seperti kaedah North to South, kaedah Find a Treasure, satu kaedah untuk membantu guru menilai murid dan juga murid menilai rakan sendiri dalam PDPR dan lain-lain kaedah yang ditunjukkan. Setelah mengenal pasti
keperluan guru melalui suara guru. Seterusnya, guru perlu belajar melalui beberapa platform seperti melalui LDP yang diatur oleh pihak pentadbiran, juga melalui PLC seperti Learning Walk, Sharing Session, Open Classroom dan sebagainya. Juga yang ketiga, melalui co-teaching. Proses pembelajaran ini memberi kekuatan kepada guru, umpamanya menimba ilmu, berkongsi ataupun berkolaborasi sesama guru, dan juga akhirnya memberi keyakinan kepada guru-guru untuk mengaplikasikan ataupun transform daripada teacher centered kepada student centered. Baik, seterusnya pencerapan semula dijalankan. Di sini setelah dibimbing, coach membimbing coachee, apa yang akan kita perhatikan, apakah penambahbaikan yang telah dibuat. Jadi hasrat kita untuk melihat adakah 6C itu dikuasai oleh murid. So jelas menunjukkan setelah dibimbing, guru-guru dapat menjalankan PDP yang berfokuskan murid. Kita lihat di sini bagaimana guru memberi ruang untuk murid menyediakan bahan persembahan PowerPoint semasa PDP itu, di mana murid juga diberi peluang untuk membentang kemahiran komunikasi. Murid disediakan dengan aktiviti untuk mereka berkolaborasi, berkomunikasi, dan kemahiran memimpin di situ akan terselah. Dan di akhir sesi juga exit ticket diberikan, di mana murid diberi ruang untuk meluahkan rasa seronok ataupun apakah lagi yang belum mereka perolehi. Ada setengah murid yang mungkin tidak mampu atau tidak berani untuk berkata-kata, masih kurang kemahiran komunikasinya, tetapi mereka mempunyai ruang lain untuk menulis dalam exit ticket yang ditunjukkan ini. Setelah melihat kepada kitaran yang perlu dilalui tadi, marilah kita sama-sama menonton video tentang bagaimana Open Classroom dijalankan, bagaimana coach membimbing coachee, dan juga pencerapan semula dijalankan. Yang penting selepas pencerapan akan ada satu sesi lagi untuk guru, pembimbing dan guru yang dibimbing berbincang bagi meneruskan penambahbaikan, iaitu there is no full stop, continuous journey that never ends. It's one word. Okay, I don't want more than that. I want one word. Just give me the keyword. Tapi kita nampak daripada cara budak dia respon, bila cikgu terangkan, cikgu mesti tanya soalan kan. Yes, betul. So if they all angkat tangan, dia pun nak jawab, so maksudnya dia pun rasa seronok lah. Dan benda ni budak kan dia pun tak pandai menipu tau. Kalau cikgu tu hanya buat masa pencerapan, they know and you also will know. Yes. Nak minta kawan, Ada di mana yang kata guru mendorong murid dia menilai hasil kerja. tu yang tadi yang sticky note pun. Kan dia kata dia nilai guru muda tu keterjelasan guru tu menerang apa semua, boleh. Boleh. Tapi okey, dia pun ni bila dia buat hasil dah puzzle tu, kawan tu pergi tengoklah tempat tu kan. Bukan macam ni. Saya dah bagi genre tu ada 8. Bila ada 8, katalah dia dapat potret, dia cantum, kata puan dia cantumkan potret tu, dia kena teka ni genre apa. So yang 5 tu semua berbeza lah, no? Menggunakan beberapa kaedah pengajaran pembelajaran kooperatif dan kolaboratif kan. Macam yang pertama tadi saya nampak itu adalah idea rush. Di mana murid berlumba-lumba memberi idea di atas mereka menggunakan class point. Kemudian
dalam kita nak menyampaikan pengajaran pembelajaran dalam SKPMG Standard 4, so saya nampak jelas tentang guru sebagai perancang itu daripada huraian Cikgu Teh. Cikgu Teh telah merancang yang mana telah menyatakan dengan jelas tentang standard pembelajaran, standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Yang penting standard prestasi di sini menunjukkan Cikgu Teh telah merujuk kepada DSKP, di mana Cikgu Teh telah meletakkan, mengharapkan mereka mendapat TP6 apabila mereka dapat mereka cipta menggunakan pengetahuan asid base dan garam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Tapi yang ni group work lah Cikgu Teh. Ya, group work. Okay. Kemudian saya nampak bila Cikgu Teh ada sebut akan ada menggunakan breakout room. Breakout room ni di dalam PDPR ni kita nampak macam mana murid ni nak berbincang. So Cikgu Teh boleh cerita tak dalam breakout room tu mereka, sebab saya nampak sini ada juga unsur-unsur flip classroom. Betul tak Cikgu Teh? Ya. Sebab kalau ikutkan tu sebab dia dah ada pengetahuan lalu kan, murid menjalankan aktiviti 6.1, 6.2 di dalam buku teks di rumah masing-masing dengan sedikit pengupas suara. Sebenarnya jangan terikat dengan apakah kooperatif kolaboratif strategi sangat. Okey, kadang-kadang kaedah tu kita yang cipta kan. Jangan terikat dengan apa share and turn lah. Nama tu sebenarnya dia sekadar nak bagi cetusan idea. Yang penting ialah kita buatlah aktiviti melibatkan murid. Rumusan Safiah sempat kan. Lepas tu siap murid boleh tunjuk two star one wish. Semua siap tadi 12 orang saya persimpan tadi tu saya dan nak dalam baca. tempoh 1 jam exactly so saya rasa amat kagum lah. So your lesson actually can be an example to other maths teacher. Semoga Safiah dah faham 3 parts lesson. Safiah dah faham apa itu PAK 21 bukan sekadar traffic light kan, tapi lebih kepada aktiviti yang menyeluruh. Jadi saya ucap tahniah dan terima kasih lah. So I'm really baik. Setelah kita melihat satu kitaran itu telah dilaksanakan, bermula dengan kenal pasti, belajar, kemudian penambahbaikan. Apakah impak daripada coaching and mentoring menggunakan model Jim Knight, Dr. Jim Knight 2017 ini? Impak yang jelas apabila skor SKPMG Standard 4 telah meningkat daripada 87.83 tahun 2019 ke 90.55 pada tahun 2020. Ini suatu yang amat menggembirakan semua pihak, coach maupun coachee. Selain daripada itu, kita dapat lihat tidak terhenti di dalam bilik darjah. Apabila Pusat Sumber Sekolah telah menyediakan saluran TV PSS Seminda, begitu ramai murid yang ingin mencuba, ingin mengambil bahagian, sama ada menjadi sebagai moderator yang membacakan doa. Di sini kita dapat lihat bahawa kepimpinan dalam kalangan murid itu sudah terserlah. Selain daripada TV PSS, SMK Permai Indah juga mampu menyediakan satu kios iaitu stesen radio iaitu Seminda FM, Smart Seminda FM yang menyampaikan maklumat kepada murid daripada guru dan yang menyampaikan maklumat itu adalah dalam kalangan murid sendiri. Umpamanya bacaan doa, pengumuman pada waktu pagi, lebih ramai murid yang ingin terlibat dalam Seminda FM. Dan yang paling menggembirakan guru-guru SLT ialah lahirnya ikon-ikon guru, iaitu kita dapat 4 orang guru yang aktif sebagai YouTubers. Ada yang sudah mencapai challenge 6. Selain daripada itu, 2 orang guru
telah dijemput untuk terlibat dengan TV, didik TV dalam mata pelajaran MPV, dan juga seorang guru telah pun terpilih memohon dan juga terpilih untuk menyertai program Duta Guru Yayasan Petronas, masih berlangsung dan insya-Allah akan graduate tamat pada Julai 2022. Selain daripada itu, guru juga telah dijemput untuk menyertai webinar, dan yang terkini TVPSS Seminda dijemput untuk bersama seluruh warga pendidik Pulau Pinang berkongsi tentang kejayaan TVPSS. Akhir kata, kita sudah sampai ke penghujung persembahan saya. Harapan saya ialah kita lihat gambar ini, tangan yang menurunkan air itu sebagai SLT, atau mungkin sudah ke tahap MLT yang membimbing, memberi ilmu, manakala pohon itu adalah sebagai guru-guru yang ingin dibimbing. Akhir sekali, pesanan saya untuk diri saya sendiri dan semua rakan-rakan guru yang mendengar, lestarikan budaya pementoran. Jadilah benih yang baik. Jika dicampakkan ke laut, menjadilah sebuah pulau. Jika dicampakkan ke darat, jadilah sebuah rimba. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Norzaini binti Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Nyor, Butterworth, Pulau Pinang. Mula bertugas pada tahun 1997, bertugas sebagai guru akademik biasa di 3 buah sekolah selama 16 tahun. Menjawat jawatan penolong kanan co-curriculum 5 tahun di 2 buah sekolah. Seterusnya, penempatan pertama sebagai guru besar di SK Sungai Nyor pada tahun 2017 selama 4 tahun hingga sekarang. Diamanahkan sebagai jurulatih utama bahagian pengurusan fas sekolah dan pejabat di peringkat sekolah, daerah dan negeri Pulau Pinang. Berbekalkan pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini telah memudahkan pengaplikasian pengurusan pentadbiran saya semasa berkhidmat sebagai guru besar. Dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2011 dan 2019. SK Sungai Nyor dikategorikan sebagai sekolah bandar, sekolah satu sesi, bilangan murid seramai 89 orang, semuanya murid perempuan. Bilangan guru 18 orang, 4 lelaki dan 14 perempuan. Juga bilangan AKP 3 orang perempuan. Perkongsian amalan terbaik Sekolah Kebangsaan Sungai Nyor ialah pembudayaan OPPM mengupaya pemimpin pertengahan. SKPM G2 diperkenalkan pada tahun 2017. Semua sekolah dikendaki menghadiri auditan secara bersemuka pada tahun 2017. Pentadbir sekolah perlu menunjukkan dokumen sokongan, laporan dan dokumentasi sebagai sumber eviden kepada pihak jemaah nazir. Saya mengambil tugas dan tanggungjawab sebagai guru besar di sekolah ini untuk menyediakan semua bahan yang telah disenaraikan oleh pihak jemaah nazir. Saya berbincang bersama pemimpin pertengahan sekolah untuk mengumpul semua data maklumat yang diperlukan. Namun begitu, makluman diberi bahawa aktiviti dijalankan, akan tetapi bahan-bahan sokongan seperti data dan laporan yang diperlukan tiada dan tidak lengkap untuk dikumpulkan. Sebagai guru besar baharu, pasti saya berhadapan dengan masalah, persoalan dan cabaran. Apabila menghadapi situasi seperti ini, saya perlu bertindak dengan rasional. Namun begitu, isunya didapati, pertama, tiada sistem pendokumentasian yang bersistematik. Kedua, tiada kewujudan data untuk dirujuk serta dijadikan asas untuk sekolah melakukan penambahbaikan secara berterusan
Dan yang ketiga, bersediakah dan mampukah guru-guru menerima perubahan? Guru Besar sebagai pemudah cara telah mengambil beberapa inisiatif segera, melakukan penambahbaikan organisasi dengan menyelesaikan isu serta membuat keputusan secara kreatif dan inovatif. Pendekatan pertama adalah menyediakan tapak borang dan garis panduan, penyediaan laporan serta minit mesyuarat yang perlu diguna pakai dan diseragamkan oleh semua guru. Seterusnya, menggunakan petunjuk warna bagi membezakan dokumen antara 5 bidang iaitu pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, ko-kurikulum dan program-program sekolah. Ternyata, pendekatan jangka pendek ini dapat mengatasi isu pendokumentasian, data dan perubahan cara guru bekerja. Slogan betulkan yang biasa, biasakan yang betul dan bersama memacu kejayaan SKSN diterapkan sebagai budaya sekolah dan bekerja secara kolaboratif di Sekolah Kebangsaan Sungai Nyor. Sebagai peneraju utama sekolah, saya memantapkan dan mengoperasikan perancangan strategik baharu yang lebih komprehensif bagi tahun 2018 hingga 2020. Merangka analisis SWOT, menjana TOS matrix, menentukan strategi-strategi mengikut keutamaan dan menyasarkan data pelunjuran 3 tahun. Membimbing pemimpin pertengahan untuk menyusun atur pelan taktikal dan pelan operasi bidang masing-masing. Penambahbaikan sekolah berdasarkan data SKPMG2 tahun 2017 telah diambil tindakan. Guru besar dan pemimpin pertengahan telah mengenal pasti jurang dengan menyemak status semasa dengan apa yang hendak dicapai oleh warga SK Sungai Nyor. Seterusnya, menganalisis program-program tahun semasa menggunakan School Program Check Tool untuk diberi pertimbangan sama ada program perlu disingkirkan, ditambah, dikurangkan, diwujudkan atau dikekalkan. Justru itu saya memperkenalkan One Page Project Manager OPPM. Apa itu OPPM? OPPM adalah alat sokongan sangat praktikal, membantu pemimpin sekolah merancang, menyelaras, melaksana dan meringkaskan projek kompleks kepada satu halaman ringkas dan padat. Semua warga sekolah memahami setiap objektif yang ingin dicapai. Alat OPPM ini juga disebar luas di sekolah. Terdapat langkah pengisian yang perlu diikuti, antaranya mengisi ruangan 1, logo, tajuk, nama program bergantung kepada bidang yang dilaksanakan dan objektif umum serta tarikh. Ruangan 2, objektif utama bagi program, projek dan aktiviti. Ruangan 3, metrik, tugas utama, sasaran masa, status pencapaian projek, tanggungjawab, kos, ringkasan dan amalan iaitu keberhasilan utama yang hendak dicapai daripada tugas utama. OPPM memudahkan pengurusan dan penyelarasan program, projek dan aktiviti di kalangan guru besar, pemimpin pertengahan dan guru. Penjenamaan program transformasi kepimpinan insan cemerlang dilancarkan guru besar bertujuan membawa perubahan kepada lonjakan prestasi sekolah. OPPM bagi program ini dirangka sudah pasti mengambil kira berdasarkan standard kompetensi kepengetuaan dalam 9 bidang yang dijadikan piawaian minimum yang perlu ada pada kepimpinan sekolah. 9 bidang ini diterjemahkan di dalam alat OPPM. Projek dan keberhasilan utama setiap bidang ditunjukkan dalam konsep satu halaman ini. Guru besar mewujudkan kepimpinan teragih iaitu menggunakan proses-proses menurunkan kuasa kepimpinan kepada pemimpin pertengahan dan guru dalam bidang pengurusan kurikulum, hal ehwal murid, ko-kurikulum dan program sekolah
melalui OPPM. Mereka mengemukakan perancangan tahunan melalui tugas utama, menamakan projek atau aktiviti, menentukan keberhasilan utama daripada penganalisaan data. Perancangan tugas utama dalam panitia, sub-unit HAM dan co-curriculum terdiri daripada 5 kategori, iaitu pengurusan pentadbiran, program-program setiap bidang, program intervensi, program kemenjadian murid dan program peningkatan profesionalisme guru. Pembudayaan OPPM ini ternyata menjawab persoalan SKPMG2 bagi setiap standard 1, 2, 3 dan 4. Evidence terkumpul bersistematik daripada 9 bidang kompetensi ini. Data pencapaian secara kualitatif dan kuantitatif yang tepat dapat ditunjukkan serta mengupayakan peranan pemimpin pertengahan ke arah berprestasi tinggi. Pastinya guru berkualiti dan murid menjadi. Berikut paparan implikasi kejayaan pembudayaan OPPM bagi setiap bidang pengurusan dalam program transformasi kepimpinan insan cemerlang yang diterajui guru besar bagi tahun 2018 hingga 2020. Bidang pertama iaitu bidang pengurusan kepimpinan dan organisasi. Guru besar telah memastikan pengurusan organisasi berubah, menterjemah dan mengaplikasikan dasar, menjana visi, misi dan strategi dengan berkesan. Keberhasilannya, rumusan keseluruhan skor SKPMG2 dalam setiap standard menunjukkan peningkatan setiap tahun. Penyeliaan dan penilaian penyediaan laporan dan dokumentasi lebih efektif dan ada keseragaman oleh pemimpin pertengahan dan guru. Semuanya merujuk kepada tugas utama dan keberhasilan utama yang dirancang dalam OPPM. Bilik Azalia, iaitu bilik gerakan guru, dijadikan sebagai galeri pengumpulan bahan-bahan pendokumentasian pengurusan pentadbiran sekolah. Sekolah Sungai Nyor telah menerima lawatan pemantauan daripada Pegawai Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara Pulau Pinang dan Jemaah Nazir Negeri. Hasil dapatan pemantauan dimaklumkan secara bersemuka dan bertulis. Maklum balas yang diterima berstatus cemerlang berkaitan pengurusan kepimpinan dan organisasi sekolah. Bidang kedua ialah bidang pengurusan kurikulum. Guru besar melaksanakan strategi untuk meningkatkan prestasi kurikulum. Keberhasilannya, pencapaian peratus lulus peperiksaan UPSR melonjakkan peratus lulus 5 subjek teras kepada 100% pada tahun 2019. Ini menunjukkan pemimpin pertengahan amat jelas dengan KPI, objektif dan proses kerja yang terkandung dalam OPPM. Strategi program-program panitia dan program intervensi yang dijalankan menepati sasaran data dan dirangka secara teratur dan berkesan di dalam OPPM setiap panitia. Seterusnya, peningkatan pencapaian murid dalam pentaksiran bilik darjah PBD dari tahun 2017 ke 2019. Juga tidak ketinggalan peningkatan pencapaian murid pemulihan khas dalam penguasaan 3M dari tahun ke tahun. Guru besar memberikan fokus kepada fungsi pemimpin instruksional dengan menggerakkan segala sumber untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran murid abad ke-21 berbantukan teknologi. Dalam hal ini, pemimpin pertengahan lebih mudah memahami hasrat saya melalui paparan OPPM. Mereka juga dapat mengenal pasti hubung kait sokongan komuniti dengan fungsi pemimpin instruksional. Program jalinan bersama pihak NGO YTL Foundation menyediakan platform dan peluang pembelajaran instruksional Frog VLE secara maya kepada murid, guru dan ibu bapa mempelajari dan menggunakan amalan terbaik ini
sebagai medan pengintegrasian alat berbantukan teknologi. Pembelajaran secara maya ini turut menyumbang kepada peningkatan cemerlang akademik murid Sekolah Kebangsaan Sungai Nyor pada tahun 2018 hingga sekarang. Peningkatan ini jelas menggambarkan implementasi perancangan dalam OPPM menggerakkan pemimpin pertengahan merealisasikan kemenjadian murid. Bidang ketiga, pengurusan hal ehwal murid. Guru besar menekankan tanggungjawab mewujudkan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan, bertujuan meningkatkan taraf disiplin murid bagi mencapai pendidikan berkualiti. Keberhasilannya, hasrat ini diperjelaskan lagi melalui OPPM kepada pemimpin pertengahan. Peratus kehadiran murid ke sekolah menunjukkan peningkatan, begitu juga data salah laku disiplin murid menunjukkan pengurangan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Bidang keempat, pengurusan co-curriculum. Aktiviti co-curriculum dilaksanakan untuk menyokong dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Selain itu, dapat membentuk watak sekolah melalui program co-curriculum. Dalam hal ini, pemimpin pertengahan digerakkan senada dengan perancangan strategik sekolah. KPI dalam perancangan strategik yang dimasukkan dalam OPPM membantu pemimpin pertengahan merangka pelan taktikal dan pelan operasi yang mantap serta mencapai sasaran. Keberhasilannya, peratus dan bilangan pelibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti co-curriculum menunjukkan peningkatan hingga ke peringkat antarabangsa. Bidang kelima, pengurusan keuangan. Guru besar menjalankan penilaian dan penambahbaikan prestasi pengurusan keuangan sekolah secara berterusan. Pembantu takbir menggunakan pendekatan bersistematik dan penggunaan teknologi terkini melalui ESPKWS dalam pengendalian pengurusan keuangan. Pemantauan berkala jelas dipaparkan dalam OPPM bagi memperlihatkan operasi dan aktiviti keuangan. Keberhasilannya, audit keuangan berubah status, memuaskan tahun 2017 kepada status baik pada tahun 2018 dan mengekalkannya pada tahun 2019. Bidang keenam, pengurusan pentadbiran pejabat. Sistem pentadbiran dan perkhidmatan pejabat yang cekap dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada stakeholders. Pembantu operasi dibimbing menguruskan pengurusan surat menyurat melalui klasifikasi fail yang diselaraskan di peringkat kebangsaan. Penyusunan fail lebih terkini dan bersistematik. Pemimpin pertengahan dan anggota kumpulan pelaksana juga dibimbing oleh guru besar menggunakan sistem pembacaan surat yang lebih bersistematik, menjimatkan penggunaan kertas dan kos pembelian kertas. Proses ini sudah tentu sukar dilaksanakan sekiranya tidak dipaparkan KPI dengan jelas. Dalam hal ini, OPPM sangat membantu bagi memperlihatkan proses kerja yang dihasratkan. Bidang ketujuh, pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Guru besar memastikan sekolah adalah satu komuniti pembelajaran profesional. Membentuk pasukan guru dan staf yang berkualiti tinggi dan berprestasi tinggi yang berfokuskan kepada peningkatan prestasi guru dan staf. Penilaian yang adil dan telus adalah berasaskan kepada prestasi mengikut tanggungjawab dan bidang tugas pegawai yang dinilai seperti yang dinyatakan dalam OPPM. Keberhasilannya, semua guru dan AKP telah merekodkan bilangan hadir berkhusus melebihi 7 hari dan mencatatkan lebih 42 jam pelaporan mata kredit bagi sesi latihan, sesi pembelajaran
dan pembelajaran kendiri. Pihak Sekolah Sungai Nyor juga telah mengadakan program jaringan lawatan penanda arasan amalan terbaik antara sekolah-sekolah dalam daerah dan luar daerah serta negeri bagi tujuan meningkatkan pembangunan profesionalisme guru. Bilangan pegawai yang mendapat prestasi baik kepada cemerlang pada tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan sangat ketara. Keadaan ini memberi gambaran bahawa pemimpin pertengahan dan guru-guru mampu dan boleh mengubah cara bekerja jika ada bimbingan serta dorongan daripada kepimpinan yang berkesan menggunakan tool alat pengurusan seperti OPPM. Bidang ke-8, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Iklim kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran amatlah diperlukan oleh warga sekolah Sungai Nyor agar sentiasa berada dalam keadaan selamat, tenang, selesa dan seronok. Oleh itu, langkah-langkah keceriaan dan keselamatan persekitaran sekolah telah digariskan dalam OPPM dan berjaya dilaksanakan. Antaranya, penjenamaan semula nama bilik darjah dan semua bilik khas kepada nama bunga-bungaan. Implikasinya, murid turut mempelajari dan mengetahui serta mengenali nama bunga. Menaik taraf bilik-bilik khas, menyusun atur perabot dan mengecat bilik-bilik khas agar lebih kondusif dan praktikal dengan kehendak pembelajaran semasa. Mewujudkan suasana pembelajaran di persekitaran sekolah dengan menaik taraf kantin dan beberapa sudut lain sebagai lokasi pembelajaran yang bersesuaian. Menebang pokok-pokok besar di dalam kawasan sekolah dengan kerjasama bersama unit khas Majlis Pembandaran. Kerja-kerja pembangunan dan naik taraf fizikal sekolah dipergiatkan seperti mana yang dirancang dalam ketetapan OPPM Guru Besar. Semuanya telah direalisasikan dengan bantuan dan kerjasama daripada pejabat pendidikan daerah, PIBG, komuniti setempat, ADUN dan Parlimen. Antaranya pemeriksaan dan pendawaian semula elektrik serta pergantian lampu dan kipas di blok bangunan sekolah dan bilik-bilik darjah. Penggantian bumbung sekolah, pembaikan siling di dalam bilik uduk, pemasangan ventilator pada bumbung kantin sekolah dan pemasangan penghadang di setiap aras hadapan tandas. Penggantian tangki air bomba. Penyemburan anak-anak di bilik-bilik khas, pelupusan aset yang telah dimakan anak-anak serta penukaran pintu bilik darjah. Kerja-kerja naik taraf tandas sekolah. Pemasangan alat pendingin hawa di bilik-bilik khas, pemasangan bumbung di laluan di pintu pagar kedua. Tanpa penceritaan dalam satu paparan halaman yang padat dan ringkas seumpama ini, saya pasti seseorang pemimpin agak sukar memperlihatkan aktiviti atau gerak kerja tahunannya. Bidang ke-9, pengurusan perhubungan luar. Pihak sekolah sentiasa menjalin hubungan baik dengan ibu bapa, penjaga murid, pihak luar dan komuniti setempat. Berusaha melibatkan mereka dalam perkongsian pintar dan program-program sekolah bagi meningkatkan prestasi murid. Pihak sekolah mengambil kira adat resam dan silang budaya komuniti setempat seiring dengan kepelbagaian kaum murid. Berfikiran terbuka dan mempunyai kebolehan mendengar dan menilai maklum balas daripada masyarakat secara positif. Melaksanakan strategi bagi meningkatkan hubungan kerjasama, saling bergantung dan bantu-membantu antara sekolah dengan masyarakat serta mewujudkan kerjasama antara sekolah-sekolah kelompok. Keberhasilannya, program-program tahunan sekolah telah dapat melibatkan kehadiran waris yang ramai dan sasaran keberhasilan utama pelibatan
85% ibu bapa telah tercapai. Hakikatnya, kualiti kepimpinan sekolah adalah pemacu yang paling utama dalam proses kemenjadian murid. Mari kita hayati pandangan pemimpin pertengahan dan guru-guru SK Sungai Nyor berkenaan pelaksanaan pembudayaan OPPM dalam pengurusan pentadbiran sekolah. OPPM One Page Project Manager diperkenalkan kepada kami tim Middle Leaders pada bulan September 2017. Alhamdulillah, berkat bimbingan serta tunjuk ajar guru besar, Disember 2017, OPPM telah dapat disiapkan dan disebarluaskan sebagai satu perancangan tahunan sekolah di mana ia merupakan program, projek dan aktiviti sepanjang tahun. OPPM merupakan satu tools yang direka sebegitu rupa dalam menangani kesibukan guru-guru dan juga dapat menjadikan kerja kami sebagai guru ni lebih sistematik serta dinamik dalam mencapai sasaran untuk pembelajaran, untuk merangka strategi pembelajaran untuk tahun semasa. Bermula pada hujung tahun 2017, kami telah diberi taklimat dan bimbingan oleh Puan Nurzaini tentang OPPM. Pada peringkat awal memang kami merasakan agak susah juga, maklumlah benda yang baru. Tetapi dengan bimbingan yang diberikan oleh Puan Guru Besar, akhirnya semua ketua panitia berjaya menghasilkan OPPM panitia masing-masing pada Januari 2018. Konklusinya, pemimpin sekolah perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran membina pelan tindakan melalui alat OPPM ini agar dapat membantu menyelesaikan isu pengurusan pentadbiran sekolah, merungkai persoalan SKPMG2. Seterusnya, mampu melahirkan bakal pemimpin pertengahan berprestasi tinggi sebagai peneraju sekolah yang cemerlang pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Puan Tuliong Sok Luan, Guru Besar SJKC Kuang Hua Sungai Nibong, Pulau Pinang, ingin berkongsi amalan terbaik dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kolokium amalan terbaik PGB Prime peringkat kebangsaan tahun 2021. Saya ingin berkongsi kejayaan dan pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah memegang jawatan sebagai penolong kanan selama 9 tahun dan guru besar selama 6 tahun. Berikut adalah kejayaan yang dicapai oleh sekolah, iaitu anugerah program Guru Muda 1 Malaysia Virtual Learning Environment VLE Frog sebagai platform PDP pada tahun 2015 peringkat kebangsaan Johan. Anugerah Persekitaran Pembelajaran Maya VLE 2015 peringkat kebangsaan Nat Johan. Award Leader Junior Award Scheme for School Jazz pada tahun 2019 peringkat kebangsaan. Anugerah Khas Pendidikan Kepimpinan Rendah peringkat daerah Timur Laut pada tahun 2021. Ini adalah profil sekolah iaitu SJKC Kuang Hua Sungai Nibong Pulau Pinang adalah sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster kecemerlangan dan baru ini telah dilantik sebagai, diberi watika sebagai sekolah TS25. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini amalan terbaik yang ingin dikongsikan adalah program JASS, JASS, Junior Award Scheme for School Malaysia. JASS adalah satu program pembangunan kemajuan pembelajaran, Progressive Learning Program, untuk generasi muda yang mengiktiraf pencapaian pelajar secara menyeluruh, iaitu program yang dinamakan sebagai Junior Award School Scheme JASS.
Program JAS merupakan sebuah program anugerah yang bertaraf antarabangsa dan kini disertai oleh 45 buah negara seluruh dunia. Setelah tamat menjalani program ini, pelajar akan menerima sijil antarabangsa, lencana antarabangsa dan medal antarabangsa dari United Kingdom mengikut tahap yang didaftar. Program ini sangat bertepatan dengan matlamat Pusat Belia Antarabangsa untuk memperkasakan pembelajaran dalam konteks secara holistik untuk membentuk generasi Malaysia cemerlang pada peringkat nasional dan antarabangsa melalui memupukkan bakat pada peringkat akar umbi belia. JAS ini mempunyai 4 komponen, iaitu My Interest, kemahiran. Murid memilih kemahiran yang digemari dan melakukan latihan kemahiran tersebut dengan bimbingan mentor, jurulatih, guru, ibu bapa atau kawan. Seterusnya, komponen yang kedua, Get Active, Stay Active, sukan. Murid memilih sukan yang digemari dan melakukan latihan kemahiran tersebut dengan bimbingan mentor, jurulatih, guru, ibu bapa atau kawan. Komponen yang ketiga adalah Me and My World, sukarelawan. Murid menyertai pelbagai aktiviti sukarelawan dapat murid sertai dalam sekolah atau di luar sekolah. Adventure, penjelajahan lasak. Murid menyertai pelbagai aktiviti penjelajahan lasak seperti meneliti keistimewaan flora dan fauna di kawasan air hitam dam, melukis pelan kawasan air hitam dam dan mendirikan khemah. Seterusnya, bidang pengurusan yang difokus dalam program ini adalah bidang co-curriculum, kepimpinan dan kemenjadian murid. Objektif program ini adalah 1. Membina keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk modal insan yang seimbang, menerapkan nilai-nilai murni dan sifat kerjasama dalam kalangan murid. Yang ketiga, memupuk sifat kepimpinan murid bagi menempuh cabaran yang akan datang. Yang keempat, memberi pendedahan perkongsian ilmu dan amalan terbaik yang terdapat di luar sekolah di peringkat antarabangsa. Baik, rasionalnya ialah program ini dirangka berdasarkan pelan intervensi untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah di peringkat antarabangsa. Hasil perbincangan dengan jawatan kuasa co-curriculum telah mencetus idea untuk melaksanakan program JAS di sekolah. Rasional di sebalik inovasi ini adalah untuk memberi peluang kepada setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 juga menggunakan visi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan seimbang sebagai aspirasi bagi setiap murid. Kombinasi pengetahuan kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran peribahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional yang kukuh adalah penting dalam mempersiapkan murid untuk berjaya dan berkembang maju dalam dunia global yang semakin mencabar. Inovasi dan amalan terbaik ini adalah berkait rapat dengan ciri-ciri pelajar yang ingin dihasilkan melalui sistem pendidikan kita dan juga seperti yang dinyatakan dalam SKPM G2. SJKC Kuang Hua sebagai sekolah TS25 sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan proses kemenjadian murid untuk melahirkan murid yang seimbang selaras dengan hala tuju sekolah. Kembali kepada aspek kemenjadian murid seperti yang diperkenalkan oleh SKPM G2, di mana kemenjadian ini diukur melalui aspek co-curriculum akademik serta sasial murid. Di sini kita boleh melihat bahawa konsepsi kemenjadian murid
di sekolah bermula dari minat pelajar sendiri dalam aktiviti co-curriculum. Semakin berminat pelajar terhadap aktiviti co-curriculum yang disertai, maka kemenjadian murid akan semakin terbentuk. Program JAS ini memang dapat memenuhi matlamat yang diingini. Program JAS ini dapat memenuhi juga program transformasi sekolah 2025 ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, disokong oleh kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang berkompeten dan beraspirasi tinggi, serta komitmen komuniti yang padu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masa pelaksanaan atau inisiatif program ini bermula apabila saya dan cikgu saya bertemu dengan Encik Ravichandran dari Pertubuhan JAS Malaysia International Youth Centre Kuala Lumpur. Di situlah program ini dirancang dan dibantu oleh Pertubuhan JAS Malaysia International Youth Centre Kuala Lumpur. Encik Ravichandran telah menolong kami dan kami pun bergerak dan disertai oleh murid dan ibu bapa sekali. JAS telah mula dilaksanakan oleh kumpulan JAS SJKC Kuang Hua pada 11 Jun 2019 sehingga 20 Ogos 2019 setelah mendapat kelulusan dari pengasas JAS Malaysia. Baik, Cikgu Teo saya yang berpengalaman dalam bidang JAS ini telah memberi penerangan kepada murid dan ibu bapa. Perbincangan antara guru juga dijalankan. Okey, perbincangan antara guru dan murid, murid dengan guru dijalankan bagi merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. Seterusnya, strategi pelaksanaan, iaitu kami memahami bakat dan kekuatan guru untuk memperkenalkan program JAS serta memupuk pemimpin baharu. Sesi perjumpaan dan penerangan program JAS kepada ibu bapa dan murid pada 24 hari bulan Mei 2019. Program JAS dilaksanakan pada 11 Jun 2019 sehingga 20 Ogos 2019 dengan sokongan guru besar, pihak pentadbir dan PIBG. Program JAS akan dilaksanakan secara berterusan pada tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, pada tahun 2020 disebabkan pandemik COVID-19, aktiviti bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Namun, murid masih melaksanakan aktiviti 4 komponen secara maya seperti dalam aktiviti co-curriculum secara dalam talian. Kami juga bekerjasama dengan unit bimbingan dan kaunseling sekolah dalam menjalankan aktiviti 4 komponen tersebut. Untuk tahun 2021, penerangan program JAS akan bermula kepada murid dan akan dijalankan pada bulan September. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pemimpin sekolah dan perancang yang berwibawa, saya berhasrat untuk menggerakkan guru dan murid mengikut jejak langkah Guru Teo Felix untuk berkembang sebagai seorang pemimpin dan mencapai kejayaan di peringkat keantarabangsa. Kebolehan guru mengguna dan memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh bagi melaksanakan tugas dengan cemerlang untuk mencapai objektif organisasi amat memberangsangkan. Guru besar dan penolong kanan co-curriculum juga turut mengambil bahagian dan menjadi role model kepada guru dan murid. Kami dapat mengenal pasti potensi yang sedia ada pada orang lain, mempromosikan dan menggalakkan mereka untuk mencapai potensi masing-masing. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cabaran dan kaedah penyelesaian telah ditengok dan ditelitikan oleh pihak pentadbir, pihak jawatan kuasa.
Cabaran yang kami hadapi iaitu program JAS adalah program pertama yang dilaksanakan di Pulau Pinang. Kekurangan pengalaman merupakan kekangan yang dihadapi. Tetapi kami telah mendapat kaedah penyelesaian iaitu dengan kerjasama dengan pihak luar iaitu Pertubuhan JAS Malaysia International Youth Centre Kuala Lumpur dan pengurusan sekolah dan PIBG. Seterusnya, cabaran kedua yang dihadapi adalah kekurangan sumber kewangan. Di sini, kerjasama dengan PIBG atau LPS, Lembaga Pengeluar Sekolah, bagi membiayai kos aktiviti yang hendak dijalankan. Cabaran yang ketiga adalah kekurangan tenaga pelaksana. Hubungan erat dan PIBG iaitu ibu bapa yang mudah memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. Bekerjasama dengan unit bimbingan dan kaunseling sekolah, mendedahkan projek JAS kepada guru-guru. Cabaran yang seterusnya adalah kekangan masa yang singkat dalam pelaksanaan aktiviti. Di sini, kami akan membuat perancangan awal pada tahun-tahun yang berikutnya. Cabaran yang seterus adalah pandemik COVID-19 yang menyekat kegiatan sukan dan aktiviti luar. Ini kami telah membuat pengubahsuaian, iaitu pengubahsuaian aktiviti akan dijalankan secara dalam talian. Cabaran yang akhir adalah kurang kesedaran tentang kepentingan kebudayaan, kesenian dan sukan. Di sini kami akan membuat perjumpaan bersemuka atau secara dalam talian dengan ibu bapa untuk membincangkan kepentingan mengenai program JAS. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin berkongsi gambar-gambar aktiviti program JAS dengan anda. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh murid dalam bidang My Interest kemahiran. Seterusnya, Get Active, Stay Active, bidang sukan. Me and My Work, sukarelawan. Dan komponen yang terakhir, Adventure Journey, penjelajahan lasak. Baik, keadaan yang dicapai iaitu seramai 13 orang murid SJKC Kuang Hua Sungai Nibong telah berjaya memperolehi pingat emas Gold Award dalam program JAS. Sekolah SJKC Kuang Hua juga diiktiraf sebagai Registered Center for JAS. Seramai 3 orang guru telah ditauliah sebagai award leader mentor dalam program JAS, iaitu guru besar penolong kanan co-curriculum dan cikgu SU co-curriculum. Program JAS juga memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menimba sebanyak mana pengalaman sepanjang program yang disertai. Berjaya mencungkil bakat baharu murid dalam komponen kemahiran dan komponen sukan. Peserta berjaya mencabar diri dan melangkah keluar dari bilik darjah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Penyertaan pelajar dalam sebarang aktiviti co-curriculum memberikan pelajar peluang untuk membangunkan bakat dan minat mereka di luar persekitaran bilik darjah yang formal. Berikutnya adalah cadangan untuk penambahbaikan, iaitu program JAS perlu dimasukkan dalam takwin sekolah tahunan, mendedahkan program JAS kepada warga sekolah agar dapat menghasilkan lebih banyak jurulatih dan pemimpin, penambahan aktiviti yang bervariasi, perbincangan bersama pihak pengambil untuk menyusun semula agenda aktiviti bagi memastikan setiap komponen aktiviti dijalankan dengan berjaya dan lancar. Pandemik COVID-19 mendepani cabaran 2021 disebabkan perkembangan pandemik COVID-19 yang tiada penghujung. Kaedah pelaksanaan program tidak akan terhenti di situ sahaja, ia akan dijalankan secara berterusan. Menggunakan
hubungan baik dengan ibu bapa, penjaga dan masyarakat setempat bagi meningkatkan keberkesanan program. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui program ini, murid SJKC Kuang Hua berjaya step out from the comfort zone serta melibatkan diri dalam program peringkat antarabangsa. Semoga program ini dapat diadakan lagi pada masa yang akan datang dan pada masa yang sama dapat menarik lebih ramai murid SJKC Kuang Hua dan orang ramai untuk melibatkan diri dalam program JAS. Sekian, terima kasih. Urustia Kolikium, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, barisan pembentang dan semua peserta Kolikium Amalan Terbaik PGB Prime IAB 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan amalan terbaik program Bondanza Ponting Sipa SK Sungai Wangi untuk dikongsi bersama. Saya Azman bin Arsyad selaku Guru Besar SK Sungai Wangi, pengalaman mentadbir selama 7 tahun bermula sebagai PKM di SK Seri Pangkur 2011 hingga 2014. PK pentadbiran juga di SK Seri Pangkur 2014 hingga 2018 dan menjadi Guru Besar SK Sungai Wangi mulai 16 Ogos 2018. Saya akan tayangkan video profil sekolah untuk perkongsian. Our school strive for excellence, excellent in every way, united to gain knowledge. SK Sungai Wangi the excellent, thinking is the most important to achieve reflection in spiritual, physical and emotion, intellectual needs sentiasa kencang, subur mewangi, that is our school motto. Ilmu asas kemajuan, SK Sungai Wangi ever striving onward. Our school strive for excellence, excellent in every way, united to gain knowledge. SK Sungai Wangi the excellent, thinking is the most important to achieve perfection in spiritual, physical and emotion, intellectual needs sentiasa kencang, subur mewangi, that is our school motto. Ilmu asas kemajuan, SK Sungai Wangi ever striving onward. Background music video itu tadi ialah lagu resmi sekolah. SK Sungai Wangi mempunyai 326 murid yang terdiri dari 12 kelas perdana dan 4 kelas program pendidikan khas integrasi. Bilangan guru seramai 36 orang dan 9 orang anggota kumpulan pelaksana. Terdapat 265 jumlah keluarga dengan 38% pekerjaan ketua keluarga adalah pejabat awam, 35% pekerja swasta dan 24% adalah bekerja sendiri dan 3% lain-lain pekerjaan.
48% pendapatan ibu bapa adalah di bawah RM2,000, 96% murid adalah kaum Melayu dan 4% lain-lain kaum iaitu terdiri dari India, China dan juga Bidayuh. Program Bonanza Ponting Sipa memberi peluang kepada murid yang memenuhi syarat untuk layak mendapat cabutan hadiah Bonanza pada akhir tahun, iaitu murid yang kehadirannya penuh. Hadiah utama yang disediakan seperti sebuah basikal, tablet jenama Samsung, jersey, bola sepak dan hamper. Semua hadiah sememangnya menarik minat murid-murid. Bahan program dibuat melalui banner yang digantung di sekitar sekolah dan dimasukkan juga dalam Facebook sekolah. Berikut ringkasan perancangan strategik sekolah. Moto sekolah ialah sentiasa kencang, subur, mewangi. Slogan SK Sungai Wangi Excellent dan kebitaraan sukan softball. Terdapat 4 matlamat strategik berpandukan penarafan SKPMG 2. Seluruh warga sekolah mengamalkan 6 nilai iaitu kolaboratif, kepelbagaian, kecemerlangan, inovasi, integriti dan hormat menghormati. Keputusan UPSR sekolah 67.31% pada tahun 2017 meningkat kepada 83.78% pada 2018 dan 71.42% pada 2019 iaitu pada UPSR terakhir sebelum dimansuhkan pada 2020. Prestasi akademik berada di landasan yang betul dan pengurusan instruksional berjalan dengan baik. Peratus kehadiran ke sekolah pada tahun 2017 ialah 89.96%, turun kepada 89.12% tahun 2018. Kehadiran tahun 2019 ialah 90.27%. Kehadiran masih tidak melepasi KPI PPD Manjung. Isu kehadiran menjadi fokus utama saya untuk membuat intervensi supaya mencapai KPI kehadiran yang ditetapkan oleh PPD. Tempoh program bermula Januari 2019 hingga November 2020. Matlamat program ini ialah memastikan kehadiran semua kelas melebihi 95%. Objektif program untuk meningkatkan purata kehadiran kepada 4% pada tahun 2020. Saya menggunakan model PDCA WE Deming untuk membuat penambahbaikan bagi mengatasi isu kehadiran. Bermula dengan projek yang kecil atau pilot project, memerhati dan memantau hasil projek, membandingkan prestasi sebelum dan selepas, seterusnya membuat penambahbaikan. Saya menggunakan data kehadiran dari APDM dan analisis kuantitatif melalui temu bual dengan guru kelas serta melakukan brainstorming untuk menganalisis punca utama dan mengupayakan barisan pemimpin pertengahan untuk diberi peluang membuat keputusan bersama memilih intervensi terbaik. Masalah yang dikenal pasti ditunjukkan melalui data temu bual dengan guru kelas berikut. Guru kelas yang terlibat ialah yang peratus kehadiran murid kelas yang rendah. Isu ibu bapa kurang prihatin, contohnya ada ibu bapa yang pindah mengejut, bawa anak sekali dan selepas sebulan baru membuat urusan pertukaran. Ada murid yang kerap tidak hadir jika ibu bapa bertugas di luar kerana tiada siapa akan menjemput waktu pulang. Kawasan tempat tinggal pula jauh dan tiada kemudahan pengangkutan awam. Terdapat juga murid yang bosan dan culas untuk ke sekolah. Semua guru kelas menyedari bahawa peratus kehadiran kelas mereka mempengaruhi peratus kehadiran sekolah keseluruhan dan masing-masing memberi cadangan untuk intervensi. Berikut ialah borang soal selidik dan sesi temu bual bersama guru kelas. Peratus kehadiran murid masih tidak mencapai KPI PPD
walaupun sebilangan besar murid tinggal di taman perumahan berdekatan. Kebanyakan ketua keluarga adalah bekerja sendiri yang mempunyai banyak masa di rumah yang membolehkan mereka untuk mengurus kehadiran anak ke sekolah. Murid dan ibu bapa perlu dimotivasi untuk mengubah sikap, menaikkan semangat supaya mereka percaya kepada diri sendiri dan menjadi lebih positif terhadap kehadiran ke sekolah. Peluang dan kelebihan, hubungan baik dengan PIBG, syarikat korporat, masyarakat setempat dan wakil rakyat digunakan bagi membiayai program ini. Dari analisis keperluan, pilihan penyelesaian yang ada adalah program-program unit HEM yang sedia ada mengikut keutamaan. Program Bonanza Ponting Sipa dipilih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan isu kehadiran dengan kerjasama PIBG. Kertas kerja program telah dibentang dalam mesyuarat AJK PIBG dan telah diluluskan sebulat suara. Program ini adalah satu objektif dalam matlamat perancangan strategik sekolah dengan pelan operasi untuk meningkat motivasi dan minat murid untuk hadir ke sekolah. Bagi memantau perjalanan program ini, saya menggunakan One Page Project Manager. Berikut ialah template OPPM yang meringkaskan perancangan saya untuk program ini bagi memudahkan memantau status program serta pegawai yang bertanggungjawab, juga untuk melihat implikasi yang mungkin dan untuk penjajaran semula. Setelah 2 tahun program ini dilaksanakan, terdapat beberapa cabaran dan kekangan dihadapi. Antaranya, masih terdapat ibu bapa yang kurang prihatin dan tidak serius menyediakan kemudahan pengangkutan untuk anak ke sekolah. Susulan dari ziarah cakna yang dibuat, pihak sekolah melalui unit bimbingan kaunseling telah membelikan basikal kepada murid berkenaan menggunakan wang tabung kebajikan. Suatu pandemik COVID-19, ramai ibu bapa bimbang tentang penularan virus COVID-19 dan membuat keputusan tidak menghantar anak ke sekolah. Ini telah menjejaskan peratus kehadiran ke sekolah, terutama pada bulan Julai 2020. Pihak sekolah mengamalkan SOP yang diperketat dengan fokus utama ialah keselamatan murid dan mengadakan sesi penerangan pematuhan SOP kepada ibu bapa melalui grup Telegram setiap kelas. Suatu sesi PDPR pula, aktiviti untuk ceramah dan motivasi, sukar atau tidak dapat dilaksanakan. Majlis penyampaian hadiah juga sukar dilaksanakan. Suatu COVID-19 juga, usaha untuk membuat hubungan jaringan dan jalinan sukar dibuat untuk menambah dana. Pada November nanti, penyampaian hadiah kepada pemenang akan dilaksanakan secara pandu lalu dan motivasi kepada murid untuk terus menyertai sesi PDPR dilakukan setiap hari oleh guru bimbingan kaunseling melalui grup Telegram setiap kelas. Impak dari program ini telah meningkatkan purata kehadiran sekolah tahun 2019 kepada 90.27% dan pada bulan April 2020 telah meningkat lagi kepada 94.62%, iaitu sebelum cuti PKP. Semua data diambil dari APDM. Berikut adalah sumber data dari APDM menunjukkan peratus kehadiran tahun 2018, 2019 dan 2020. Apabila program ini dijalankan, sikap murid didapati lebih rajin ke sekolah. Ini ditunjukkan oleh data kehadiran murid tahun 2018 hingga 2020. Kelas tahun 1 contohnya telah meningkat dari 91.48 kepada 95.61% semasa mereka di tahun 3, tahun 2020. Untuk makluman, sekolah ini tidak mengamalkan streaming kelas. Pada hujung tahun, murid berada di kelas yang sama dari tahun 1 hingga tahun 6. Kelas tahun 2 2018
meningkat dari 89.16% kepada 89.40% semasa di tahun 3, 2019 dan meningkat lagi kepada 95.17% semasa mereka di tahun 4, tahun 2020. Kelas tahun 3, 2018 meningkat dari 89.22% kepada 91.12% semasa di tahun 4, 2019 dan meningkat lagi kepada 96.34% semasa mereka di tahun 5, tahun 2020. Kelas tahun 4, 2018 meningkat dari 82.54% kepada 91.16% di tahun 5, 2019 dan meningkat lagi kepada 95.34% semasa mereka di tahun 6, 2020. Kehadiran murid tahun 5, 2018 meningkat dari 82.54% kepada 91.16% semasa mereka di tahun 6, 2019. Pada tahun 2020, kumpulan murid ini berada di sekolah menengah. Pelaksanaan program bermula dengan majlis pelancaran disempurnakan oleh YDP PIBG. Program sedia ada telah dilaksanakan dengan lebih penambahbaikan seperti program ziarah cakna dan program sekolah penyayang dan menyambut kehadiran murid setiap hari. 2 kali ceramah motivasi kepada murid dan ibu bapa telah diadakan oleh pakar motivasi jemputan dan oleh pegawai SIC Plus PPD Manjung. Pentadbir, guru bimbingan kaunseling, PKM dan guru bertugas akan ditugaskan menasihati dan memotivasi murid untuk hadir ke sekolah sewaktu perhimpunan dari masa ke semasa. Selain sumbangan dari PIBG, pihak sekolah juga menerima sumbangan dari pegawai khas Parlimen Lumut, kedai buku Ciu Book, kedai buku Sintek Lee, kontraktor bin Azrin, Agrobank, guru-guru dan orang perseorangan yang sudi menyokong program ini. Berikut ialah gambar-gambar pemenang utama tahun 2019. Ini pula ialah penerima sijil kehadiran terbaik dan gambar 13 orang pemenang kehadiran terbaik untuk bulan Mac 2020 yang telah diberikan. Murid-murid ini layak untuk diberi cabutan hadiah bonanza pada akhir tahun 2020. Ini ialah pemenang hamper pertengahan tahun. Pihak sekolah telah menerima sijil pencapaian dari PPD Manjung kerana telah mencapai KPI peratus kehadiran tahun 2020. Program ini akan dijadikan amalan baik pada tahun-tahun seterusnya. Untuk penambahbaikan program ini, bilangan hadiah akan ditambah supaya lebih ramai murid berpeluang memenangi hadiah. Kursus Fun Learning dibantu oleh pegawai SIC Plus PPD telah diadakan kepada guru supaya mengamalkan PDPC yang lebih menarik, yang mengurangkan rasa bosan murid, terutama di tahap 1 yang tidak terikat dengan peperiksaan. Anugerah guru paling aktif PDPC Fun Learning akan diadakan. Lawatan penanda aras ke sekolah yang berjaya mendapat anugerah JPN Perak kerana pencapaian 100% kehadiran akan dirancang. Semasa persekolahan sesi PDPR, program ini akan diteruskan dengan memilih murid yang paling aktif mengikuti semua mata pelajaran sewaktu PDPR sebagai pemenang. Sebagai rumusan, saya telah berjaya mengubah sikap murid dan ibu bapa dengan menggunakan data untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah tahun 2019 dan tahun 2020. Saya juga telah berjaya mengupayakan peranan pemimpin pertengahan dan guru-guru untuk
berperanan menjayakan program Bonanza Voting Sipak ini bagi menyelesaikan isu kehadiran ke sekolah yang rendah. Sekian perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Yazid bin Jaafar, mantan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pustenau, akan berkongsi amalan terbaik yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Pustenau bagi merencanakan beberapa perubahan ke arah kecemerlangan pendidikan, khususnya bagi masyarakat orang asli di SK Pustenau. Amalan terbaik yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Pustenau diberi nama Eng Hoek Sekolah. Saya sayang sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bercerita lebih lanjut berkaitan dengan Eng Hoek Sekolah, jom kita kenali dulu Sekolah Kebangsaan Pustenau. Tuan-tuan dan perempuan, apa itu Eng Hoek Sekolah? Eng Hoek Sekolah adalah satu program ke arah mewujudkan rasa cinta dan sayang masyarakat orang asli kepada sekolah dan juga pendidikan. Program Eng Hoek Sekolah ini bermaksud Saya Sayang Sekolah merupakan program santai yang bermatlamat untuk menarik minat pelajar hadir ke sekolah setiap hari dan menimbulkan minat mereka untuk belajar. Eng Hoek Sekolah ini berfokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama iaitu berkaitan dengan kehadiran murid, iaitu untuk menarik minat murid hadir ke sekolah setiap hari dan hasratnya ingin mencapai kehadiran melebihi 95%. Yang kedua iaitu berkaitan dengan kemenjadian murid. Apa yang kita inginkan iaitu peningkatan MTM dalam UPSR dan juga untuk meningkatkan minat murid untuk belajar. Dan yang ketiga iaitu keceriaan dan prasarana. Hasrat sekolah ingin menjadikan sekolah lebih ceria dan kondusif sebagai tempat menuntut ilmu, serta menimbulkan rasa seronok pelajar hadir ke sekolah dan juga ingin menjadikan Sekolah Kebangsaan Pustenau adalah sekolah yang bermaklumat. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa Sekolah Kebangsaan Pustenau melaksanakan program Eng Hoek Sekolah ini? Ini adalah disebabkan oleh beberapa isu. Isu yang pertama iaitu peratus kehadiran murid didapati merosot dalam beberapa bulan. Sebagai contohnya, pada bulan Julai 2018, sekolah hanya mendapat 90.779% dan bulan Ogos 90.30%. Walaupun angka ini melebihi 90%,
tetapi ia tidak mencapai KPI sekolah iaitu inginkan 95% dan ke atas. Justru, sekolah perlu melaksanakan beberapa program bagi mengatasi kemerosotan ini. Isu yang kedua iaitu pencapaian akademik yang sangat lemah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2018 dalam UPSR, murid yang menguasai tahap minimum 0% dan semua E 27.3%. Ini merupakan satu angka yang sangat rendah. Justru, saya sebagai pemimpin sekolah perlu membuat sesuatu perubahan, perlu mengupayakan guru-guru saya untuk berusaha meningkatkan peratus MTM pada masa-masa akan datang. Isu yang ketiga iaitu persekitaran sekolah yang suram dan tidak ceria. Berikut adalah gambar-gambar semasa saya mula-mula bertugas di Sekolah Kebangsaan Pustenau. Ia tidak membantu minat murid untuk hadir ke sekolah dan juga menimbulkan semangat untuk murid belajar di dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan isu-isu tadi, saya dan warga pendidik Sekolah Kebangsaan Pustenau telah merancang program Eng Hook Sekolah. Program Eng Hook Sekolah ini merangkumi 7 amalan terbaik. Yang pertama, cap belajar. Yang kedua, 1 murid 1 polybag. Yang ketiga, Eng masuk U. Yang keempat, Senamut Jisienus. Yang kelima, sekolah dalam dusun. Yang keenam, Eng Cakna. Dan yang akhir sekali, sekolah Eng Kemek. Walau bagaimanapun, dalam perbincangan ini, saya akan menerangkan 4 daripada program amalan terbaik yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Pustenau, iaitu cap belajar, 1 murid 1 polybag, Eng masuk U dan Senamut Jisienus. Amalan yang pertama iaitu cap belajar yang bermaksud makan belajar. Iaitu satu kaedah merangsang dan menarik minat murid belajar menggunakan ganjaran semasa PDBC. Ganjaran yang digunakan berbentuk biskut, snack dan sebagainya. Dan kaedah ini dijalankan semasa guru masuk ke kelas. Guru-guru akan membawa makanan-makanan ini masuk ke kelas untuk melaksanakan PDBC mereka. Dan murid yang mungkin dapat menjawab dengan betul ataupun dapat menyiapkan kerja sekolah akan diberikan ganjaran ini. Ini akan menjadikan murid berasa seronok untuk menyiapkan kerja mereka. Alhamdulillah, setelah ia dijalankan, ia telah menunjukkan impak yang amat tinggi. Murid minat dan seronok untuk belajar. Kehadiran murid juga meningkat dan prestasi akademik juga telah menunjukkan peningkatan. Dan program ini disokong oleh PABG dan juga beberapa badan korporat yang sama-sama membantu untuk meningkatkan prestasi Sekolah Kebangsaan Pustenau. Amalan yang kedua iaitu 1 murid 1 polybag. Iaitu satu aktiviti luar bilik darjah bagi menimbulkan sikap tanggungjawab murid kepada alam sekitar dan juga satu pendidikan ekonomi kepada murid. Semua murid dibekalkan dengan 1 polybag untuk ditanam dengan pokok cili. Proses penanaman ini bermula daripada awal hingga ke akhir diuruskan oleh pelajar sendiri. Mereka ada satu tanggungjawab lain, hadir ke sekolah. Bukan sahaja untuk belajar, tetapi mereka hadir juga ke sekolah untuk menjaga tanaman mereka. Impak daripada program ini, sikap murid telah berubah. Kehadiran murid telah meningkat dan landscape sekolah juga telah menjadi lebih cantik dan menarik. Dan hasil jualan telah dapat dikongsi bersama oleh pelajar.
Amalan seterusnya iaitu Eng Masuk U. Eng Masuk U adalah program kolaborasi dan kerjasama antara pihak sekolah dengan Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Sebagai peneraju sekolah, saya telah membuka pintu seluas-luasnya kepada mana-mana IPTA dan IPTS untuk menjalankan sebarang program CSR di sekolah seperti program motivasi, akademik, sosial, co-curriculum dan sebagainya. Hubungan kerjasama yang erat dengan beberapa IPTA dan IPTS telah memungkinkan beberapa program dijalankan di Sekolah Kebangsaan Pusenau. Hasil pelaksanaan program Eng Hok sekolah ini telah banyak memberi kesan yang besar kepada kesungguhan murid belajar. Mereka dilihat telah bermotivasi untuk mencapai cita-cita seperti yang selalu digambarkan semasa program berjalan. Ia telah memberi kesan kepada kehadiran murid ke sekolah dan peningkatan prestasi akademik mereka. Seterusnya iaitu Senamut Jisianus. Senamut Jisianus yang bermaksud Selamat Hari Lahir adalah satu aktiviti khas untuk menyambut hari lahir pelajar dan guru pada setiap bulan. Program ini dirancang bagi mewujudkan sekolah yang menyeronokkan dan memotivasikan murid untuk hadir ke sekolah. Jelas terpampar di wajah mereka yang diraikan keceriaan, kegembiraan dan keseronokan apabila mereka diraikan. Justru akan timbul nilai kasih sayang, keakraban dan kejelkitan antara murid dan guru. Program ini dijalankan pada setiap bulan dengan tarikh yang dirahsiakan supaya murid ternanti-nanti bila akan dilaksanakan sambutan ini. Mereka akan hadir ke sekolah setiap hari supaya tidak terlepas sambutan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan program Eng Hok sekolah ini, cabaran utama yang telah saya depani ialah sumber kewangan yang terhad. Pada peringkat awal pelaksanaan Eng Hok sekolah, sumber kewangan menjadi kekangan untuk kami melaksanakan aktiviti-aktiviti amalan terbaik ini. Justru, saya telah mengambil beberapa langkah penyelesaian. Antaranya, idea jual nama sekolah telah saya perkenalkan, iaitu mempromosi sekolah kepada dunia luar. Nama sosial sekolah seperti Facebook, Instagram, YouTube sekolah telah diaktifkan. Saya juga sering menjemput pihak yang berkepentingan untuk hadir ke sekolah serta menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam beberapa program seperti tuan rumah kejohanan sukan sekolah-sekolah murid orang asli peringkat daerah Batang Padang dan Mualim, dan juga sebagai tuan rumah mesyuarat kurikulum daerah Mualim bilangan 2 tahun 2019. Semua ini dilakukan untuk memperkenalkan sekolah di mata luar. Apabila dunia luar telah mengenali sekolah, barulah mudah untuk mencari penaja-penaja dalam program-program yang dilaksanakan. Secara tidak langsung,
telah membina jaringan dan jalinan yang baik. Alhamdulillah, kini saya bersyukur kerana kewangan tidak lagi menjadi masalah besar dalam melaksanakan program Eng Hok Sekolah. Alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2019 sahaja, sumbangan yang diterima yang telah disalurkan ke akaun PABG berjumlah hampir RM100,000. Dengan kewangan yang kukuh ini, program amalan terbaik Eng Hok Sekolah telah dapat direalisasikan seperti mana yang dirancang. Tuan-tuan dan puan-puan, program Eng Hok Sekolah ini telah berjaya mencapai impak dan kejayaan yang amat membanggakan. Yang pertama, peratus kehadiran murid pada tahun 2019 telah berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Sekolah Kebangsaan Pustenau telah mencapai 95.77%, melepasi sasaran yang disasarkan iaitu 95% ke atas. Alhamdulillah, satu kejayaan yang membanggakan. Yang kedua, dalam pertandingan amalan terbaik Sekolah Murid Orang Asli dan Peribumi pada tahun 2019 dalam kategori kehadiran murid, Sekolah Kebangsaan Pustenau telah berjaya menjadi Johan Negeri Perak dan Johan Kebangsaan. Satu kejayaan yang amat besar dan yang amat membanggakan. Kerana ini adalah julung-julung kalinya Sekolah Kebangsaan Pustenau dinobatkan sebagai Johan Kebangsaan. Yang ketiga, pencapaian UPSR 2019 juga telah menunjukkan peningkatan. Daripada 0% MTM pada tahun 2018 telah meningkat kepada 37.5% pada 2019 dan tiada pelajar yang mendapat semua E. Dan yang paling membanggakan, bahasa Melayu kefahaman, bahasa Melayu penulisan dan sains telah mencapai 100% pelajar menguasai tahap minimum. Satu kejayaan yang membanggakan dan alhamdulillah guru-guru saya telah berupaya untuk meletakkan kejayaan yang cemerlang bagi Sekolah Kebangsaan Pustenau, walaupun tak sehebat sekolah di luar, tetapi cukup membanggakan bagi sekolah kami yang berada di pedalaman. Sebagai kesimpulan, kejayaan amalan ini telah memberi ruang kepada program Eng Hok Sekolah untuk terus dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Pustenau dan boleh dikembangkan serta diamalkan oleh sekolah-sekolah lain, terutamanya sekolah-sekolah murid orang asli dan peribumi. Amalan ini telah berjaya merubah iklim dan budaya sekolah ke arah yang lebih efisien. Perubahan yang berlaku di Sekolah Kebangsaan Pustenau serta kejayaan dan pengiktirafan yang diraih telah berjaya membawa lebih ramai mengenali sekolah dan bersama-sama menggerakkan perubahan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Yang Berusaha Tuan KPPD Daerah Rompin Cik Ahmad Zamri bin Mak Isa, yang dihormati Barisan Timbalan PPD Daerah Rompin, panel penilai, pegawai SI Partners dan SIC Plus serta Barisan Pegawai PPD Daerah Rompin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada PPD Rompin yang telah dapat menganjurkan kolokium kajian tindakan peringkat daerah yang secara tidak langsungnya telah memberikan saya peluang untuk membuat pembentangan kali ini. Untuk makluman tuan-tuan, kajian tindakan yang akan saya bentangkan ini bertajuk program semua #3P mengekal keberadaan murid orang asli di bawah inisiatif #57 Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan kajian tindakan ini juga telah saya laksanakan bersama rakan-rakan saya, iaitu Cik Samsudin bin Cik Ismail yang merupakan penolong kanan HEM SMK Keratong, Puan Hanim binti Muhammad serta Cik Zulika binti Kamaruzaman, di mana kedua-duanya adalah kaunselor SMK Keratong. Seterusnya sedikit pengenalan dan refleksi berkaitan dengan kajian tindakan ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 terdapat satu inisiatif yang berkaitan dengan pemastian ekuiti murid orang asli dan pribumi dalam menerima akses pendidikan yang sama, iaitu inisiatif #57 Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Pribumi. Jadi sehubungan itulah sebagai seorang pemimpin sekolah adalah menjadi satu tanggungjawab kepada saya untuk memastikan keberadaan dan kejadian murid-murid orang asli ini diberi perhatian yang sewajarnya dengan melengkapi mereka ilmu, kemahiran dan nilai untuk berdepan dengan cabaran revolusi industri 4.0. Namun di SMK Keratong ini kami berhadapan isu di mana terdapat beberapa murid orang asli yang cenderung untuk cecir dalam arus pendidikan perdana. Apabila semakan data APDM yang kami buat menunjukkan bahawa murid-murid ini memperlihatkan ketidakhadiran yang kerap ke sekolah dalam tempoh 2 minggu awal sesi persekolahan pada bulan April tempoh hari. Jadi oleh kerana itulah saya berasa bertanggungjawab menubuhkan satu kumpulan yang terdiri daripada HEM dan juga orang kaunsil saya untuk melakukan satu intervensi bagi memastikan murid-murid orang asli ini terus kekal berada dalam arus pendidikan perdana. Okey, jadi fokus kajian bagi kajian tindakan ini ialah untuk menambah baik pendekatan pihak sekolah dalam memastikan keberadaan murid orang asli di SMK Keratong. Oleh kerana itulah program semua #3P ini merupakan satu program intervensi untuk mengatasi isu tersebut. Jadi tuan-tuan, apa dia 3P? Okey, semua ini sebenarnya ialah gabungan dua perkataan, iaitu semekar dan murid orang asli. Dan semekar itu sendiri juga adalah merujuk kepada SMK Keratong. Manakala 3P itu merujuk kepada tindakan-tindakan intervensi yang kami lakukan, iaitu pujuk, pantau dan puji. Jadi objektif bagi kajian tindakan ini ialah untuk menambah baik pendekatan pihak sekolah dalam memastikan keberadaan murid orang asli dalam sistem persekolahan di SMK Keratong. Manakala persoalan kajiannya ialah bagaimanakah pihak pengurusan sekolah dapat menambah baik pendekatan sedia ada dalam mengekalkan keberadaan murid orang asli melalui program semua #3P. Jadi berdasarkan data APDM, dalam tempoh 2 minggu awal sesi persekolahan tempoh hari, terdapat seramai 5 orang murid yang menjadi kumpulan sasaran kami, yang terdiri daripada 3 murid lelaki dan 2 murid perempuan dalam kalangan tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dan dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kami menggunakan pakai reka bentuk kajian model Kurt Lewin 1946 yang melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi. Manakala kaedah ataupun cara pengumpulan data ialah melalui dokumentasi APDM, secara pemerhatian dan juga secara terbual, berstruktur dan tidak berstruktur. Okay. Jadi inilah tindakan pertama merujuk pada #3P pujuk. Di mana dalam #3P pujuk ini kami menggunakan strategi 2 fasa. Iaitu fasa pertama, saya telah mengantar satu pasukan tinjau yang terdiri daripada 2 orang kaunselor saya itu tadi. Tujuan pasukan tinjau ini adalah untuk mendapatkan maklumat, mengesan lokasi keberadaan dan mendapatkan informasi berkaitan dengan status ekonomi sosial kumpulan sasar kami. Jadi dengan sedikit maklumat ini akan mempermudahkan urusan kami apabila kami melakukan fasa yang kedua. Jadi dalam pergerakan fasa kedua ini dilakukan sendiri oleh saya bersama dengan JPKM. Tindakan pertama yang kami lakukan ialah kami telah bertemu dengan pemimpin tempatan. Dan dalam hal ini saya berterima kasihlah kepada Guru Besar SK Bukit Suruk kerana telah dapat mengadakan perjumpaan antara kami dengan pihak
pemimpin tempatan di situ. Jadi dalam pertemuan tersebut kami menerangkan tujuan dan apa hasrat kami sebenarnya. Dan tujuan kami sebenarnya adalah untuk merapatkan hubungan di samping untuk meminta bantuan daripada kalangan pemimpin tempatan yang terdiri daripada Tok Batin, pengurusi JKK untuk melancarkan program ataupun untuk memastikan program semua ini berjaya kami laksanakan dan berjaya membantu anak-anak mereka. Okey, seterusnya kami telah bergerak ke rumah-rumah kumpulan sasar kami, bertemu dengan murid dan juga ibu bapa untuk memujuk anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah. Walau bagaimanapun refleksi bagi tindakan yang pertama ini ada terdapat sedikit isu lah, di mana terdapat dua murid orang asli ini yang agak defensif dan ibu bapa mereka juga kurang memberi sokongan kepada pelaksanaan program kami ini. Jadi tindakan serta-merta yang kami lakukan pada waktu itu ialah kami telah memohon bantuan daripada pimpinan tempatan supaya meneruskan usaha untuk memujuk murid-murid ini untuk hadir ke sekolah pada minggu seterusnya. Okey, seterusnya tindakan yang kedua ialah hashtag 3P Pantau. Jadi menggunakan semua kod dan juga aplikasi data readers yang boleh dimuat turun daripada Google Play Store. Jadi apabila murid-murid ini hadir ke sekolah pada minggu seterusnya, kami telah memberikan mereka ini setiap seorangnya kad QR code yang kami panggil dia semua kod. Di mana pelaksanaan semua kod ini ialah apabila setiap hari mereka datang ke sekolah, mereka akan scan kod ini menggunakan telefon bimbit pengawal keselamatan. Jadi daripada situ kami akan dapat info secara terus sama ada murid-murid kumpulan sasar ini datang ke sekolah ataupun tidak datang ke sekolah. Jadi bagi murid-murid yang hadir ke sekolah, kami akan berikan mereka lencana kehadiran yang dilekatkan pada bot di bilik kaunseling. Manakala murid-murid yang tidak hadir, kami terus sama ada HEM atau kaunselor saya akan terus menelefon Tok Batin ataupun pengurusi JKK untuk tidak susul. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kaedah kod ini saya mengubah sesuai kaedah kod X yang mana kajian tindakannya dilaksanakan oleh Muhammad Azif bin Syukur dan Yanti Hatimi binti Hamidun. Manakala kaedah lencana kehadiran itu kami ubah sesuai daripada kaedah T-Trace yang kajian tindakannya dilaksanakan oleh Jenny anak Michael Jemat dan Cik Nazrah binti Yusof. Okey, seterusnya tindakan ketiga adalah hashtag 3P Puji. Jadi hashtag 3P Puji ini kami laksanakan dalam satu aktiviti yang dipanggil sebagai Semua Hebat. Dan dalam Semua Hebat ini ada dua pendekatan. Yang pertamanya sembang santai dan yang keduanya memberikan ganjaran. Jadi untuk aktiviti Semua Hebat ini kami laksanakan pada setiap hari Jumaat bila mana murid-murid yang bukan yang beragama Islam terlibat dalam program baca Yasin. Jadi bagi murid-murid orang asli yang bukan Islam ini kami kumpulkan dalam dewan. Di situ kami berkomunikasi secara santai dengan mereka. Di samping menyelitkan unsur-unsur motivasi supaya tujuannya mereka rasa selesa dengan pengetua, rasa selesa dengan guru dan supaya mereka meningkatkan kemahiran komunikasi mereka secara tidak langsung. Okey, kemudian di akhir sembang santai itu barulah kami melaksanakan pendekatan yang kedua iaitu memberi ganjaran kepada murid-murid kumpulan sasar kami sebagai penghargaan di atas kehadiran mereka pada minggu tersebut. Jadi tuan-tuan, melalui tiga tindakan intervensi tersebut kami dapati berdasarkan analisis data APDM kami dapati bahawa minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima memperlihatkan kekerapan kehadiran yang semakin baik kecuali bagi MOA 2 dan MOA 5 di mana kedua-dua murid ini ibu bapa mereka telah mengambil keputusan untuk memberhentikan mereka daripada sistem sekolahan. Tapi kami bersyukurlah daripada 5 kumpulan sasar, 3 murid tersebut kami dapat selamatkan untuk meneruskan persekolahan mereka di SMK Katong. Kemudian seterusnya berdasarkan analisis pemerhatian yang dilaksanakan oleh 2 orang kaunselor saya semasa sesi bimbingan secara kelompok dan bimbingan secara individu. Jadi apa yang kami boleh rumuskan dari segi pemerhatian tersebut ialah kami mendapati bahawa self-esteem murid ini semakin meningkat. Mereka semakin berani untuk bercakap, semakin berani untuk bertemu dengan guru, semakin menunjukkan minat untuk belajar dan sebagainya. Jadi bila saya verifikasi maklumat ini melalui temu bual secara berstruktur menggunakan 3 item soalan yang ringkas iaitu motivasi ke sekolah, minat terhadap pembelajaran dan sokongan ibu bapa. Ya betul, saya dapati dari segi self-esteem mereka, dari segi minat terhadap pembelajaran mereka semakin hari semakin menunjukkan perubahan. Mereka semakin minat untuk belajar dan yang paling menarik ialah daripada sesi perbualan bersama dengan murid-murid ini saya dapati bahawa
ada kesedaran ibu bapa mereka dalam memberi sokongan terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Okey, jadi refleksinya bagi diri saya sendiri dalam melaksanakan kajian tindakan ini, apa yang saya dapati ialah bahawa saya sedarlah bahawa peranan seorang pemimpin itu sangat besar. Pemimpin itu mempunyai amanah yang mesti dilaksanakan, iaitu memastikan semua murid mendapat pendidikan yang sepatutnya. Itu tanggungjawab yang sangat besar lah. Dan yang keduanya, apa yang saya boleh dapati ialah bahawa program-program perlulah dirancang secara strategik dan dilaksanakan secara bersama bagi menghasilkan impak yang maksimum. Dan dalam program ini, walaupun saya meminta HEM dan konsul saya untuk melakukan aktiviti dan sebagainya, saya turut sama sekali bersama-sama dengan mereka untuk memperlihatkan keberadaan sebagai salah satu aspek dalam SKPNG itu pun. Dalam SKPNG itu pun ada menyatakan bahawa PGB ini adalah sebagai seorang pembimbing dan sebagainya. Okey, jadi yang ketiganya, ini juga ialah satu kaedah saya untuk mengupayakan kumpulan-kumpulan MLT saya, kerana saya dapati guru-guru saya ini sangat berpotensi untuk diketengahkan, dan mereka perlu diupayakan supaya menyedari bahawa mereka ini ada kekuatan untuk pergi lebih jauh lagi. Dan seterusnya, bila saya bersama-sama dengan HEM saya pergi ke kampung Bukit Seruk, kami lebih memahamilah kehidupan dan isu sebenar yang dihadapi oleh murid-murid orang asli ini. Dan apa yang saya boleh rumuskan, murid-murid orang asli ini sebahagian besarnya adalah murid-murid yang sangat berpotensi dalam pelajaran. Cuma mereka perlukan perhatian dan perlukan sokongan, dan tidak mustahil suatu hari nanti mereka boleh menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Okey. Jadi untuk cadangan kajian akan datang, saya bercadang untuk memperluaskan kaedah hashtag 3P Pantau Semakut untuk meningkatkan kehadiran murid, semua murid di SMK Katuk. Bukan tidak terhad kepada murid orang asli, tapi secara keseluruhan. Kerana saya dapati penggunaan kod ini memberikan maklumat yang cepat untuk kami bertindak bagi mengatasi isu ketidakhadiran. Seterusnya, akhir kalam, tahniah dan sekali lagi penghargaan kepada pejabat pendidikan daerah yang saya rasakan ialah julung-julung kali yang pertama dapat melaksanakan kolokium kajian tindakan di peringkat daerah. Tahniah sekali lagi diucapkan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan tadi perkongsian oleh 5 orang pembentang yang hebat. Semoga kita beroleh manfaat daripada perkongsian tersebut. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pembentang. Untuk itu, sesi kita berhenti rehat untuk seketika dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang dengan sesi pembentangan oleh 16 orang lagi pembentang. Selamat berehat dan terima kasih.